Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini cikgu nak berkongsi dengan anak murid cikgu di rumah sana berkaitan dengan tutorial untuk bab yang kelima lah iaitu berkaitan dengan asas gelombang dan juga pantulan gelombang. Okay, so dengan tidak buang masa lagi, kita teruskanlah kita punya latihan kita pada hari ini. So, kita seperti yang dijanjikan, mari kita lihat soalan daripada tajuk asas gelombang di sini. Okey, di sini berkaitan dengan soalan kertas 2 bahagian A. Okay, soalan dalam bahasa Melayu tu menunjukkan susunan radar sebagai eksperimen untuk mengkaji satu fenomena gelombang dengan frekuensinya adalah 10 Hz. Jadi kita nampak dekat sini diberi di situ frekuensi bersamaan dengan 10 Hz. Okay, dan dalam gambar rajak ini telah ditunjukkan kepada kamu satu alat yang kita panggilkan sebuah tangki riak dan aksesorinya lah. Jadi apakah yang dimasukkan dengan frekuensi penggetar 10 Hz? Okey, jadi sebelum ni pelajar telah didedahkan berkaitan dengan frekuensi macam mana dapat frekuensi. Kita ada formula T besar sama dengan 1 per F, atau kita boleh guna F sama dengan 1 T, di mana kita mencari frekuensi itu dengan menggunakan salingan daripada tempoh satu ayunan lengkap. Jadi di sini diberitahu kepada kamu frekuensi ayunan tersebut adalah 10 Hz. So, apa yang dimasukkan dengan frekuensi penggetar itu? So, jawapannya adalah penggetar membuat penggetar membuat 10 ayunan lengkap dalam masa 1 saat. Okay, jadi itu adalah maksud yang ditanya oleh soalan, iaitu frekuensi penggetar ialah 10 Hz. Kita peroleh kaedah untuk menjawab frekuensi ini berdasarkan formula. Sebab itu cikgu cakap dalam fizik ni formula amat penting, kerana dari formula kita boleh mendefinisi selain daripada kita menghafal definisi sesuatu kuantiti atau hukum di dalam tajuk-tajuk fizik. Seterusnya kita sambung. Apakah tujuan meletakkan sebuah blok kaca di tengah-tengah tangki? Ni kita nampak ada satu blok kaca. So kita dah faham tangki riak ni adalah satu mekanisme untuk mengkaji fenomena gelombang, iaitu pantulan, pembiasan, pemberlawan dan juga interference. Tapi kali ni kita letakkan satu blok kaca dalam tangki riak ini. Tidak lain tak bukan sebenarnya, iaitu kita nak mewujudkan satu kawasan cetek di sini. Satu kawasan cetek. Satu kawasan cetek. Jadi jawapannya di sini kita letaklah jawapan yang kita telah sebutkan tadi, iaitu cetek. Jadi panduan menjawab soalan fizik ini kita lihat pada permarkahan yang telah diberilah. Kalau satu markah, maksud jawapan kita tu pendek dan ringkas. Okey, kemudian soalan C, apakah jenis muka gelombang yang akan dihasilkan oleh penggetar satah? Okay, penggetar satah. Kita ada dua jenis penggetar, iaitu penggetar satah dan penggetar bulat lah. Jadi sudah pastilah dekat jalan ni kita lihat penggetar itu akan menghasilkan muka gelombang satah. Muka gelombang satah jawapannya. Kita ada dua saja.
Iaitu gelombang sata dan juga gelombang bulat. Okey, D. Apabila gelombang berambat dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek, apakah yang akan berlaku kepada laju gelombang untuk gelombang tersebut? Okey. Sebenarnya tajuk ni saya belum ajar, tapi ini adalah berkaitan dengan asas. Cikgu nak cek kamu punya pengetahuan sedia ada kamu dalam kehidupan lah, dalam kehidupan kamu. Sebenarnya apa yang berlaku dalam kawasan air dalam dan dalam kawasan air cetek. Jadi dalam kawasan air cetek, apakah yang berlaku pada laju gelombang tersebut? Okay, sebenarnya apa yang berlaku, laju gelombang tersebut akan berkurang. Ini pengetahuan lah, kita berfikir secara logik. Berfikir secara logik. Sebab tu aras pengetahuan ni kita tengok kat sini sederhana. Agak tinggi juga tu. Aras pengetahuannya sederhana berbanding dengan yang sebelum-sebelum ni kita tengok arahan rendah. Bermaksud kita kena ada ilmu. Kita boleh imajinasi gelombang air laju di kawasan laju gelombang air di kawasan dalam bagaimana, laju gelombang air di kawasan cetek bagaimana. Okey, soalan berikutnya berkaitan dengan panjang gelombang untuk gelombang gelombang yang bergerak dengan laju perlahan tadi di kawasan cetek. So sudah pasti jawapannya juga berkurang. Okey. Kemudian frekuensi tidak berubah. Ini sebenarnya merumus merumus pada satu fenomena di dalam tajuk gelombang sebenarnya iaitu kalau kamu nampak ada kawasan cetek tadi. Ada kawasan cetek. Jadi di dalam kawasan cetek sebenarnya berlaku satu fenomena yang kita panggil dia sebagai pembiasan. Kerana terdapat dua medium yang berbeza, iaitu medium tumpat dan medium kurang tumpat. Itu syarat utama kenapa atau membolehkan satu fenomena pembiasan berlaku. Jadi dalam fenomena pembiasan ni kita nampak laju gelombang dalam kawasan cetek adalah berkurang, di mana panjang gelombangnya juga turut berkurang, tetapi frekuensinya tidak berubah. Dan dalam soalan fizik kita tak boleh lari. Dalam soalan 1E yang cikgu nak bincangkan dengan kamu ni, kita tak boleh lari sebenarnya daripada soalan melukis. Itu salah satu kriteria yang saya pernah pesan pada murid. Murid juga mesti pandai melukis. Jadi kita aplikasikan daripada soalan 1A hingga soalan 1D tadi apa yang kita dah dapat ke dalam soalan 1E. Jadi dapatan daripada soalan 1A hingga 1D tadi kita dapati laju gelombang dalam kawasan cetek adalah berkurang dan panjang gelombangnya pendek. Jadi apabila kawasan dalam, ni kawasan dalam, ni kawasan dalam, ni kawasan cetek, ni kawasan dalam. Okey, dia merambat. Gelombang merambat di kawasan cetek. Apa yang berlaku? Yang pertama, dia terus merambat sehinggalah sempadan yang bersudut ini. Cuma perbezaan yang ketara berlaku adalah panjang gelombangnya adalah lebih pendek. Kita labelkan apa yang maksud lebih pendek. Okey, cikgu tak gunakan pembaris.
Ini maksudnya ni lambda 1, ni katakan lambda 2. Hubungan lambda 1 dengan lambda 2 ni sebenarnya tidak sama, di mana lambda 1 lebih panjang daripada lambda 2 kerana lambda 1 di kawasan dalam, lambda 2 di kawasan cetek. Seterusnya, apabila gelombang ini merambat dan keluar ke kawasan dalam, apakah yang sebenarnya berlaku? Antara kawasan dalam dengan kawasan cetek, kita kena tahu yang mana satu kawasan yang lebih tumpat dan kurang tumpat lah. Jadi kita lihat dekat sini, sebelum gelombang ini merambat keluar daripada kawasan cetek, kita bina satu garis normal yang berserenjang dengan satah ini. Agak susah juga sebenarnya untuk melukis di sini. Ini garis normal yang bersudut 90 darjah. Adakah dia menjauhi garis normal atau mendekati garis normal? Itu yang paling penting lah. Antara dua kawasan ni, yang mana lebih tumpat? Kawasan cetek. Jadi sudah pastilah gelombang ini akan merambat menjauhi garis normal. Menjauhi garis normal. So gelombang yang merambat ni masuk kawasan cetek, dia keluar, dia akan menjauhi garis normal. Dia akan menjauhi. Sebab sudut diukur dari garis normal. Sudut diukur dari garis normal. Saya buat semula supaya lebih kemas. Menjauhi garis normal. Lah, nampak sudut di sini lebih besar. Lebih besar. Ni sudut di sini lebih kecil. Kalau saya sini I, sini R, so perbandingannya sudut I lebih kecil daripada sudut R. Sebab melibatkan medium, kurang tumpat dan juga tumpat. Dan sebelum ni kita dah belajar, muka gelombang dengan arah perambatan gelombang mesti sentiasa 90 darjah seperti ni. Jadi dekat sini pun kita teruskan. Cuma panjang gelombangnya lebih panjang daripada lambda 2 tadi. So kita buatlah. Samakan. Kita samakan dengan lambda yang pertama ni pun tak apa. Yang penting dia mesti serenjang. Agak susah juga nak lukis. Ini adalah arah perambatan. Dan paling penting syarat ni mesti akur, iaitu 90 darjah. Gelombang yang dibiaskan, muka gelombang yang dibiaskan mesti serenjang dengan arah pantulan arah perambatan gelombang. Kalau cikgu label sini sebagai lambda 3, so sudah pasti lambda 3 lebih besar daripada lambda 2. Sebab melibatkan dua medium yang berbeza. Itu adalah panduan untuk melengkapkan gambar rajah corak gelombang yang melalui blok kaca tersebut. Ini konsep. Jadi ini sebenarnya pembelawan lah yang kita belum belajar. Tapi kita dah belajar bagaimana kita nak melukis corak untuk gelombang yang dipantulkan, dan konsep itu dipakai juga di dalam pembiasan gelombang. Seterusnya soalan 2 yang kita nak lihat. Dalam soalan 2 ni kita ada soalan berkaitan dengan
tala bunyi. Tala bunyi yang bergetar berhampiran dengan sebuah mikrofon. Kemudian gelombang itu menghasilkan satu corak lah pada skrin osiloskop. Apabila tala bunyi itu diketuk dengan lebih kuat, bunyi yang dihasilkan adalah lebih nyaring dan gelombang yang dihasilkan adalah seperti dalam rajah. So, kalau kita tengok di sini antara dua gambar rajah ni, berlaku perbezaan dari segi amplitudnya. Dari segi amplitudnya, di mana rajah A1 ni lebih rendah daripada amplitud yang kedua. Itu yang kita patutnya nampak. Dan getarannya kalau kita lihat pada tala bunyi ini, kita tengok sesarannya untuk rajah 2.2 lebih besar daripada rajah 2.1. Okey, sebab tu cikgu pesan bila menjawab soalan fizik ni, tengok gambar rajah dahulu baru kita baca soalan, bagi memudahkan kita faham apa yang kita baca. Maksudnya bila kita tengok gambar, kita baca soalan, kita automatik terus faham. Berbanding kita baca soalan dan tengok gambar. Dan perhatikan apakah perbezaan persamaan di dalam gambar rajah. Atau sifat-sifat apa yang, atau ciri-ciri apa yang ada di dalam gambar rajah. So, apakah maksud gelombang membujur? So, kita dah belajar yang ini. Okay, di mana gelombang itu, arah getaran zarah dalam medium adalah selari dengan arah perambatan gelombang. Jadi, kita tulislah. Tulis kat sini. Getaran zarah dalam medium. Saya buat shortcut. Awak jawab penuh lah. Gelombang bujur adalah getaran zarah medium. Zarah dalam medium adalah selari dengan arah perambatan gelombang. Ini dipanggil gelombang membujur. Dan satu lagi adalah gelombang melintang, di mana zarah dalam medium adalah berserenjan dengan arah perambatan gelombang. Jadi ini vice versa lah. Jadi bila kita belajar pun kita kena ada konsep macam tu, vice versa. Kita ingat satu lagi itu kita songsangkan saja. So, jelaskan bagaimana tala bunyi menghasilkan gelombang bunyi. Jelaskan bagaimana tala bunyi menghasilkan gelombang bunyi. So, ini agak soalan tinggi. Betul, aras tinggi. Betul, cikgu. Memang dinyatakan di sini aras tinggi. Okey. Jadi, mungkin sukar untuk murid menjawab. Tapi, kita perlu ada idea. Walaupun kita tak boleh jawab, kita kena ada idea juga. So, idea dia macam mana? Sekiranya kita belajar dari awal, kita faham. Gelombang boleh dihasilkan melalui ayunan ataupun getaran. Itu yang paling penting. Yang kamu faham berkaitan dengan bagaimana gelombang itu boleh wujud. Dan bagaimanakah zarah-zarah apabila digetarkan atau berayun. Itu antara poin lah yang perlu pelajar fikirkan ataupun yang perlu pelajar ada untuk mendapat markah. Jadi, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena buat puasanya daripada A hingga Z. So, bagaimana ia bermula dan bagaimana ianya berakhir. So, yang mula-mula, macam mana dia nak mengeluarkan bunyi adalah, apabila tala bunyi itu kita ketuk, apa akan berlaku? Sudah pasti tala bunyi bergetar. So, memang confirm bunyi. Apabila kita ketuk, tala bunyi akan bergetar apabila diketuk. So, kesan tu daripada bergetar tu, apa yang berlaku? Ya, betul. Lapisan udara juga bergetar. Lapisan udara juga bergetar. Sebab dia merambat melalui medium udara. Zarah-zarah udara akan mengalami satu siri mampatan dan rega. Itu kesan dia. Zarah
Zara akan mengalami siri mampatan dan regangan. Regangan. Okey, jadi apa yang berlaku? Tenaga bunyi akan merambat melalui udara dalam bentuk gelombang. Okey, mula-mula macam mana turning fork itu boleh berbunyi? So kita ketuk. Itu cara dia, kaedah dia. So kesan daripada ketuk kita apa kita dapat? Zara-zara di dalam tala bunyi itu bergetar. So dia memerlukan medium untuk merambat. So medium yang diperlukan untuk merambat adalah udara. So apabila tala bunyi bergetar, so medium udara, zara-zara udara juga bergetar. So apa yang berlaku? Akan berlakulah siri regangan dan mampatan di dalam udara, dan kesan daripada ini adalah tenaga bunyi disebarkan ke udara melalui bentuk gelombang. Inilah antara soalan yang cikgu cakap dengan kamu mesti ada. Selain daripada definisi, soalan melukis gambar raja, ada satu soalan mekanisme yang membawa markah 4. Mesti ada, biasanya dalam kertas 2, kertas 2 bahagian B. Biasanya akan ada lah. Okey, tapi yang kita jawab ni adalah soalan kertas 2 bahagian A. Itu antaralah pengalaman awal yang perlu pelajar faham. Seterusnya kita tengok soalan berbentuk membuat perbandingan. Okey, tadi kita tengok Raja 2.1 di mana amplitudnya lebih rendah daripada Raja 2.2. So kamu akan jawab penuh. Jawab penuh amplitud 2.2 lebih besar berbanding amplitud 2.1. Bandingkan nilai puncak A1 dan A2 dengan gelombang yang dipaparkan pada osiloskop. So nilai puncak A2 lebih tinggi berbanding A1. Okey, itu kita nampak dan sepatutnya pelajar betul. Menggunakan kaedah pemerhatian dan kita beri alasan yang munasabah berdasarkan ilmu yang kita belajarlah. Mesti ada ilmu baru boleh jawab. Hubung kaitkan nilai puncak yang dipaparkan pada osiloskop dengan amplitud gelombang bunyi. So cikgu nak highlightkan perkataan hubung kait. So hubung kait dalam soalan ini tidak ada graf. Dalam soalan ini tidak ada graf. So murid perlu jawab menggunakan kaedah hipotesis. Kalau ada graf, murid kena jawab menggunakan kaedah sama ada ianya linear ataupun berkadar terus ataupun songsang. Tapi dalam soalan ini tidak ada graf. So kena jawab menggunakan kaedah hipotesis. Itu yang paling penting. Ini dipanggil teknik menjawab. Jadi apakah jawapan untuk soalan ini? Kita dah nampak tadi, dia mesti menjawab soalan. Okey, soalan tanya hubung kait nilai puncak. So kita kena jawab nilai puncak dengan amplitud. Nilai puncak dengan amplitud. So jawapannya adalah lebih tinggi amplitud. Itu dalam gambar raja yang kedua tu. So apa kesannya? Lebih tinggi puncak. Lebih tinggi puncak, iaitu dalam A2. Itu. Ni adalah hipotesis lah. Apa yang cikgu tulis ni adalah hipotesis. Kaedah menjawab berdasarkan hipotesis.
Sekali lagi, hubung kaitkan nilai puncak, nilai puncak A1, A2 dengan kenyaringan bunyi yang dihasilkan. So, apanya? Nilai tinggi, nilai puncak yang tinggi, nilai puncak yang tinggi, nilai puncak yang tinggi. Apa yang berlaku? Lebih tinggi kenyaringan. Lebih tinggi kenyaringan. Okey, soalan 3 dengan soalan 4 ni baguslah menunjukkan dan menguatkan yang seperti yang cikgu cakap tadi, apabila ditulis hubung kait tidak terdapat graf, penulisan jawapan mestilah berbentuk hipotesis. Okey, dan yang terakhir dekat situ, seterusnya didaksikan hubungan antara kenyaringan bunyi dengan amplitud gelombang. So awak kena jawablah ikut soalan Lebih tinggi amplitud, awak dah nampak, dah boleh buat kesimpulan. Lebih tinggi amplitud, maka lebih tinggi kenyaringan. Okey, lebih tinggi kenyaringan. Okey, soalan seterusnya, soalan 4. Okey, ini ada kaitan dengan pelembapan berkaitan dengan pelembapan. Okey, raja menunjukkan satu spring berbeban berayun secara mendekat di dalam air. So, apa yang berlaku di sini, kita nampak grafnya mengalami penyusutan amplitud lah berbanding dengan faktor masa dan akhirnya berhenti. So, soalannya garis jawapan yang betul. Ini antara soalan yang ada. Kita kena garis, kita kena pangkah atau kita kena write pada pernyataan yang betul. So, soalan jawapan ni adalah pelembapan adalah satu situasi apabila amplitud atau panjang gelombang atau ayunan berkurang. So, jawapannya amplitud lah. Ketara sangat ni. Ketara sangat ni amplitud. Menggambarkan amplitud yang semakin berkurang. Okey, soalan B. Nyatakan satu sebab mengapa pelembapan berlaku pada sistem ayunan. So, kita dah belajar sebelum ni ada dua. Satu adalah disebabkan oleh faktor pelembapan dalaman. Yang kedua disebabkan oleh faktor pelembapan peluaran. So, yang paling nyata adalah disebabkan oleh pelembapan peluaran lah. So, pelembapan luaran dalam kes ini adalah disebabkan oleh geseran. Betul faktor geseran atau rintangan. So, kita jawablah. Tenaga hilang disebabkan geseran. Ini memang paling utama lah kita belajar. Memang jawapan yang buku teks yang kita tengok hari tu, yang cikgu terangkan, ni faktor dominan. Faktor yang paling besar iaitu faktor peluaran. Geseran dengan molekul udara. Kemudian pada rajah tadi, nyatakan tempoh bagi sistem ayunan itu. Kita cari satu ayunan lengkap. Dia mesti ada dua fasa. Fasa atas, lembangan, puncak, dan fasa bawah, lembangan. So, kita akan nampak kat sini. Puncak, lembangan. So, ini satu masa. Yang ini satu masa. Yang ini satu masa. Jadi, masa di sini, kamu akan nampak ni dengan jelas. Kamu nampak itu adalah 0.4 di situ. 0.4. So, kamu kena nyatakanlah 0.4 sahaja. Dan kalau kamu jawab macam ni, salah. Kena letak ujung. 0.4 sah. Nak buat macam ni boleh. Nak buat macam ni pun boleh. Tapi mesti ada magnitud yang penting dan juga disusuli dengan unit. Okey, frekuensi macam mana nak cari? Okey, formula tadi cikgu dah beri. Okey, kita ada frekuensi sama dengan 1/T. Okey, sama dengan 1 bagi 0.4. So, jawapannya 2.5. Mesti ada unit iaitu Hertz.
Okey, 2.5 Hz atau mungkin kamu nak buat tak biasa kan? HERT. Kedua-duanya betul. Dan antara soalan terakhir, bukan antara soalan terakhir, memang soalan terakhir untuk hari ini. Apakah yang akan berlaku pada tempoh bagi sistem ayunan itu apabila beban yang lebih berat digunakan? Ini soalan kita predik. Soalan predik arahan tinggi. So, bila beban itu lebih berat, sudah pasti masanya akan meningkat. Itu yang paling penting lah. Ada faktor inersia kan? Ada faktor inersia. So, tempoh akan meningkat. Tempoh akan meningkat. Sebab sistem yang jisim yang lebih berat akan lambat berhenti berbanding sistem yang mempunyai jisim yang ringan. Apa yang berlaku? Berat beban. Kesannya ini kalau ada 2 markah. Kalau jawapannya 2 markah, kita boleh tambahkan dengan yang ini. Tempoh akan meningkat. Sebabnya apa? Kita boleh tambahkan dengan ini. Beban berat memanjangkan tempoh ayunan. Tempoh ayunan ini tambahan lah. Kalau dia kata 2 markah, kita boleh masukkan sebab yang ini. Jadi ini sedikit sebanyak panduan untuk kamu menjawab soalan kertas 2 bahagian A lah. Dekat sini pun kamu nampak salah satunya amat penting. Definisi amat penting. Kamu boleh memilih jawapan yang betul dan amat penting kamu boleh menggunakan kemahiran panca indera mata untuk membuat pemerhatian seterusnya menulis jawapan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.